Okey, kita tengok soalan latihan Kendiri 7.2 ya. Sebuah institusi menawarkan dua kursus perniagaan, iaitu kursus pengurusan dan kewangan. Okey. So untuk mudah kita buat ini sikit lah ya, kita punya note sikit. Itu pengurusan, iaitu kewangan. Kita takut kita silap lah. And then bilangan peserta bagi kursus pengurusan, bilangan ni, ini tadi nama, ni bilangan. Bilangan kewangan adalah, pengurusan adalah X. Pengurusan bilangan dia adalah X dan kewangan adalah Y. Pengambilan peserta berdasarkan kekang yang berikut. Pertama, jumlah peserta kursus pengurusan dan kewangan tidak melebihi 80. Maksudnya jumlah dia dua ni, iaitu jumlah dia dua ni tak melebihi, maksudnya kurang tak apalah, tidak melebihi 80. So itu yang pertama kita dapat, iaitu X tambah dengan Y jumlah, sebab bilangannya X dan Y itu bilangan 80. Okey, kekang yang kedua, bilangan peserta kursus kewangan tidak melebihi 4 kali bilangan peserta kursus pengurusan kewangan. Bilangannya Y juga tidak melebihi 4 kali, masih 4. Ingat kalau gandaan ataupun pengurangan gandaan lah, iaitu per ke ataupun darab, kita boleh straightforward dekat yang dia cakap tu. Itu pengurusan 4 kali ganda macam tu. Okey, 4 kali ganda masih 4x lah. 4x ni jadi dia punya inequalities pula, dia kata tidak melebihi, kewangan tidak melebihi, kewangan ni tidak melebihi, maksudnya kurang tak apa, tidak melebihi, maksudnya dia kurang daripada X. Tidak melebihi, maksudnya kewangan tu, ni kewangan tidak melebihi, kena faham tu lah. Cikgu selalu ulang-ulang tu sebab untuk kita buat inequalities ni. Okay. And then dia kata bilangan peserta kursus kewangan mesti melebihi bilangan kewangan pula lebih. Yang ni lebih melebihi peserta sekurang-kurangnya 10. Ini tadi pengurusan, ini kewangan, dia mesti lebih 10. Bermaksud jangan tambah je 10. Darab straightforward, tapi kurang atau tambah dia terbalik. Okey, dia ni adalah melebihi 10. Bermaksud kalau kita nak buat persamaan, contohnya 10 dengan 8, dia melebihi 2 daripada sini. Bermaksud kita benda ni, kalau katakanlah kita tak tahu ini X, ini Y, dia ni lebih 10. Jadi maksudnya kalau untuk buat persamaan ataupun equalities, kita kurangkan lebih tadi supaya macam ni, dia sekurang-kurang melebihi 10. Sekali lagi saya tunjuk, mesti melebihi bilangan kursus sekurangnya 10. Maksudnya dia mesti lebih 10. Okey, lebih 10 bermaksudnya kita dah terlebih 10, maksudnya dia kurang 10 lah, kurangkan 10. Itu maksudnya tadi, kena faham ni. Okey, kita dapat kritis yang ini tadi, yang kedua, ni yang ketiga. Dah dapat dah. Cuma kita kemaskan lah dalam persamaan. Selalunya dalam persamaan nak buat graf, kita letaklah unknown sebelah kiri, nombor belah kanan. Yang pertama tu X tambah Y,
dia less or equal to 80 tadi. Yang kedua dia tak ada nombor, so kita just kekal macam tu pun tak apa. And then yang ketiga, nombor ada, kita pindah lah. Tengok nak pindah ni tak kisah pun sebenarnya. Biar macam ni pun tak apa, boleh juga, dapat juga graf. So x less than or equal to y tolak 10. Okay, 10 ni katakan kita nak biar belah sini, kita pindah y ke sini, dia akan jadi tolak negatif. Okay, kalau macam ni tak cantik dah pula. So kita kena jadikan dia positif. Bila nak jadi positif, maksudnya kita kena darabkan semuanya dengan negatif. So maksudnya ini darab dengan negatif dapat negatif x, dan negatif dapat positif. Inequalities, kalau darab dia akan jadi terbalik, darab dengan negatif. Ini darab negatif dapat positif. So kita just susun balik je lah. Iaitu yang positif ke depan, and then ni itu lah. Jadi kita dapat lah. Yang ketiga kita dapat adalah y tolak x is greater than or equal to 10. So kita dapat dah 3 equalities tu. And then kita soalan berikutnya, dia kata ni okey, dengan menggunakan skala 2 cm kepada 10 peserta pada paksi kedua-duanya. Maksudnya paksi kedua-dua tu bilangan orang lah, 10-10 lah. Carikan R. So cikgu lah tak perlu buat kertas graf lah. Awak buat kertas graf dua-dua tu. So kita tengok bilangan dia 80 80, jadi 20 80 kat sini, dan sini pun 80 lah, sebab kita peserta cuma maksimum 80 je. Jadi kita labelkan lah, ini kalau y tadi, ini x ni tadi kita dah label macam ni, pengurusan dan kewangan. Senang pengurusannya management, y financial. Okey, jadi label tu untuk takut silap. So nak buat graf tu kita kena buat table elok. Untuk yang pertama, kalau x dengan y, kalau x kosong, y akan 80. Kalau y pula kosong, x 80. Okey, kita dapat yang pertama iaitu kita just plot lah. Kalau x kosong, y 80, and then satu lagi gitu boleh semua lukis graf ni, tak payah cikgu detailkan lah. Okey, yang kedua ni x dengan y juga. Kalau x kosong, y kosong, jadi kita ambil nilai lain lah pula. Kalau x 80, ini nilai ni kita ambil sini lah, jangan kecil sangat, nanti susah nak lukis. Kalau x 80 bermaksudnya lebih sangat, x 20 lah. X 20 kali 4 y 80. Kita double check lagi. Kalau x 10, kita ambil dua titik, satu lagi titik. Kalau x 10, y 40. Okey, x ini x, kalau x 20 dia 80 kat sini. Kalau nak double check dia, kalau 10 kat sini, dia 40 kat sini. So tepatlah tu. Selalunya memang linear, dia lurus. Jadi kita ni kalau kosong, dia kosong. So awal dia dekat kosong, ni dia pergi ke sini. So kita labelkan ni sebagai
Kita nak mulakan daripada Y dulu pun boleh dekat graf. Biasanya kalau Y dulu, Y is a ni 4X. Dalam graf sama juga. Inequalities ni tu kita belajar math masa form 4 dulu. Dia punya ni apa, dalam graf sama juga. Jadi kita labelkan sebagai X tambah Y sama juga 80. Okey, yang ni lupa juga kita plotkan graf. Kita buat table dulu. Kalau X kosong, kalau X kosong, Y 10. Kalau Y pula kosong, X negatif 10. Jadi kita ambil nombor lebih lah. Kalau X 80, X 80 dia 90. X 70 dia 80. X 70 70 bagi sebelah jadi tambah, jadi Y 80. Okey. So kita dapat kalau X kosong, Y 10 kat situ. And then kalau X dia 70, dia 80. Kalau dekat kereta graf boleh nampak So just cross je. So kita labelkan ni sebagai Y tolak X, sama juga dengan 10. Okay, dekat graf kita letak sama juga. So kita nak tahu R tu dekat mana, kita macam kita buat math juga. Iaitu kalau graf yang apa, kalau kita tengok inequalities ni, X tambah Y is kurang X tambah Y, ini dia X tambah Y, dia kurang ke bawah. Dia ada ke bawah. 4X ni pula, yang ni Y kurang daripada Y kurang dia ke bawah, dia ke sini. Dan yang ni pun kita juga, dia lebih ke atas. So kita dapatlah R kita dalam region segitiga ni lorek kan. Okay, so boleh je buat tu. And then dah settle yang tu, kita dah lorek dengan menggunakan graf tadi, julat bagi bilangan peserta kewangan Jadi kita tengok financial, julat dia bagi jika bilangan peserta pengurusan ialah 20. Okey, peserta kewangan 20 kat sini. So kita baca, kita just ambil dia punya satu line Okey, dekat 20 ni kita nak tengok range dia, kita just naikkan dekat graf kita. Jadi kita baca dia punya range ni. Ni dia range dia. Baca kat sini sehingga sini. Itu range dia. Ini range untuk financial untuk kewangan tadi. Sebab dia tanya julat bagi kewangan kalau peserta dia 20. Jadi tulislah julat tulis dalam inequalities lah. Itu nilai Y dia daripada inilah, baca dekat graf masing-masing lah. Boleh nampak tu hingga macam 60 macam 60 graf masing-masing. Ini start dia macam dari 20, 30. Ni macam buat graf masing-masing. Atau kalau kita tengok soalan berikut, jumlah yuran maksimum dalam masa seminggu yang boleh dikutip jika yuran mingguan bagi proses pengurusan tu masing-masing ialah 60 dan 70. Okey, so kita kena kita tengok dia punya, dia tanya jumlah yuran maksimum dalam masa seminggu. Ini 60 untuk X ni. Kita tengok nilai dia pula. Pengurusan dia RM60 dan ni RM70 yuran dia.
So berapa maksimum maksimum kita kena buat ini RM60 kali dengan bilangan dia. So 60 darab dengan bilangan ini kutipan untuk yuran pengurusan. Kalau kita tambahkan dengan kewangan RM70 kali dengan bilangan dia, kita akan dapatlah satu nilai maksimum. Okey. So cara nak buat tu adalah kita yang ni kita boleh simplify kan. Untuk mudah untuk ni kita tengok 60 dengan X dengan dapat satu pemalar. Pemalar ni kita boleh andai je andai katakanlah kalau kita buat 60 kali dengan 70, so dapat kita andaikan dia 4,200. Cikgu ambil ni 60 kali dengan ni, tekan kali dapat ni. Okey, dapat persamaan ni. And then kita boleh buat plot graph X dengan Y. Kalau X tu kosong, Y yang ni bahagi 70 akan dapat 60. And then kalau Y pula kosong, X dapat 70. Kalau Y kosong, ini bahagi dengan ini dapat bagi 60 dapat 70. Itu dia maksud cikgu. Okey, so daripada sini kita boleh plotkan garisan sementara, iaitu kalau X kosong, Y 60. Kalau X kosong, Y 60. And then kalau Y pula kosong, X dia 70 kat sini. So kita dapatlah satu garisan yang sementara itu. Okey, so kita ambil pembaris, kita tolakkan selari. So kita akan dapatlah dia selari dengan satu garisan yang dalam region lah. Macam tu. Faham tolak ambil pembaris daripada 70, kita tolak ini yang maksimum dekat sini. Sebab kita mungkin kat sini nanti kalau maksimum, tapi kita kena selesaikan cara ni lah. Kita tengok dulu garis tu, garis sementara tu, kita cari dia point ni maksimum. Jadi dekat sini kita baca koordinat lah. Koordinat dia berapa, maksudnya berapa peserta daripada management, berapa peserta. Kalau kita baca dekat sini, katakanlah sini 18. 18. So yang ni pula kita baca lebih kurang 64, katakanlah. Katakan, ingat cikgu bukan lukis pada graf ni. So ini 18 katakan 60 lebih, 60 something 60 lebih. Cikgu malah nak tulis angka ni, nanti ada yang tengok nanti dia ingatkan dia tak tengok video, jadi dia terus dia ingatkan tu jawapan, bukan jawapan. So ni cara nak kira. So kita dapatlah beberapa X dan beberapa Y. Ini maksimum. Dekat sini baca dekat koordinat yang maksimum. Okey, kita pun kira lah kira, iaitu katakanlah 18 tadi, 18 kali dengan X. So sorry, X tu 18 kalilah dengan 60 tadi 60, dan tambahkan dengan Y pula. Y kita kena dapat 60 lebih 70 kali dengan 60 lebih. So kita dapatlah nilai maksimum. Okey, lagi satu cara pula, kalau terdesak, kita tak tahu cara nak buat ni, kita ambil dua titik maksimum sini, sini dengan sini. Jadi kita kira lah, kita boleh teka lah mana satu yang maksimum. Kita ambil titik ni, dan dari dua titik tadi lah kita kira, kita akan dapat lah salah satu daripadanya mesti tinggi. Dia dalam ringgit, berapa ringgit paling tinggi. Cikgu harap boleh faham tu. Dah besar semua. So cikgu harap boleh membantu tu. So kita tengok soalan berikut.